Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bai'ah golongan wanita. An Salma binti Qais radhiyallahu anha wa kanat ihda khalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad sallat ma'ahu qiblataini wa kanat ihda nisa'u bani Adi ibn Najjar qalat ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayatuhu fi niswatin minal ansari walamma syarata alaina ala alla nusyrika billahi syai'a wala nusyriku wala nazni wala naqtulu auladana wala na'ti bibuhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina wa la na'sihi fi ma'rufin qala wa la tughashshna azwajakunna qalat fabayyanahu summa insarafna faqultu li imra'atin minhunna irji'i wa salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hurrima alaina mimma li azwajina qalat fasa'altuhu faqala ta'khudhu maluhu fatuhabi bihi ghayrahu. Daripada Salma binti Qais radhiyallahu anha, dia merupakan salah seorang ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah ibu. Beliau sembahyang Qiblataini bersama dengan baginda dan merupakan salah seorang perempuan Bani Adi ibnu Najjar. Jadi sembahyang Qiblataini dua kiblat. Nabi nak pernah semayang dua kiblat bersama dengan Nabi. Maknanya masa Nabi menghadap ke Baitul Aqsa, maka dia pun pernah semayang bersama dengan Nabi. Kemudian berpusing balik ke Masjidil Haram, Nabi pun semayang ke sana, dia pun pernah semayang. Maka dia pernah semayang bersama Nabi Qiblataini, dua kiblat bersama baginda, dan merupakan salah seorang perempuan Bani Adi ibnu Najjar berkata, aku datang berjumpa Rasulullah. Jitu Rasulullah. Jitu Rasulullah, aku berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berbai'ah dengan baginda bersama sekumpulan perempuan daripada golongan Ansar. Apabila Rasulullah mensyaratkan kami agar tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mendatangkan pendustaan yang kami reka-reka di sini, yakni perkara-perkara mungkar serta zina, dan tidak menyalahi baginda terhadap perkara makruf, perkara yang baik. Baginda bersabda, jangan kamu menipu suami-suamimu. Aku berkata, yakni Salma, aku berkata, maka kami berbai'ah dengan baginda, kemudian kami beredar. Maka aku berkata kepada salah seorang perempuan daripada mereka, kembalilah kamu kepada Rasulullah dan tanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang diharamkan ke atas kami daripada harta suami-suami kami? Dia menjawab, perempuan tersebut bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menjawab, kamu mengambil hartanya lalu kamu menyukakan orang lain. Yang ini mengenai sahabat Nabi radhiyallahu anha yang bernama Salma, yang merupakan salah seorang ibu saudara Nabi. Lalulah dia berkata, aku datang jumpa Nabi, lalu aku berbai'ah dengan Nabi. Bila berbai'ah dengan Nabi, yakni bersumpah setia dengan Nabi.
Lalu Nabi pun buat satu ikatan dengan satu perjanjian kepada wanita tadi ataupun kumpulan wanita tadi. Yang pertama, jangan syirik kepada Allah, yakni menyekutukan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, tidak mencuri, jangan kamu mencuri. Yang ketiga, tidak berzina, dan jangan kamu berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak. Sebagaimana amalan orang-orang jahiliah yang membunuh anak-anak, buat perjanjian kepada Nabi, jangan kamu membunuh anak-anak. Tidak mendatangkan pendustaan yang kami reka-reka di sini, ataupun boleh juga dikatakan jangan kamu jadi saksi-saksi palsu ataupun melakukan pendustaan, dan tidak menyalahi baginda terhadap perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik bila Nabi perintah, kamu kena taat. Dan jangan kamu menipu suami-suami kamu. Lalulah Salman berkata, kami berbai'ah dengan Nabi, lalulah kami pun beredar. Lepas pada berbai'ah dengan Nabi, yakni buat ikatan setia. Maka aku pun berkata kepada salah seorang perempuan daripada mereka, Salman pun berkata kepada salah seorang perempuan, kembalilah kamu kepada Rasulullah dan tanyalah apa yang diharapkan ke atas kami daripada harta suami-suami kami. Lalu Salman wakil pada seorang pergi jumpa Nabi, macam mana pula dengan harta-harta suami. Lalu Nabi mengatakan bahawa diharamkan ke atas kami daripada harta suami-suami kami. Lalulah Rasulullah mengatakan bahawa kamu mengambil harta suami, lalu kamu menyukakan orang lain. Dengan arti kata, ambil harta suami diberikan kepada orang lain dalam keadaan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi dalam keadaan macam tu, sahabat Nabi ini mereka berbai'ah dengan Nabi. Dan Nabi berpesan, jangan kamu menipu suami-suami kamu. Jadi nak beritahu ni, bila duduk bersama dengan guru, mesti kena ada bai'ah, supaya ketaatan itu ada. Jadi kalau kita melihat bagaimana seorang yang duduk dengan guru tidak ada bai'ah, maka kita tengok anak murid biasanya tidak berapa taat dengan guru, kerana tidak ada ikatan. Jadi bagaimana Rasulullah mendidik sahabat, dan Rasulullah sentiasa berbai'ah dengan sahabat. Sama ada Rasulullah itu sentiasa mendidik sahabat Nabi ataupun jarang-jarang sekali. Hatta kepada golongan muslimat pun yang datang jumpa Nabi, dan dalam hadis lain mengatakan, aku berbai'ah seorang seperti aku berbai'ah ramai perempuan. Maka tidak dapat tidak untuk menjadikan berkat pada anak murid dengan guru, ataupun untuk menjadikan guru tadi masuk di dalam hati-hati anak murid, mesti kena ada bai'ah supaya ikatan itu berlaku. Bila ikatan berlaku, maka berlakulah ketaatan, taat anak murid kepada guru tadi. Lalu disuruh, bila seorang itu taat, mesti dia kena patuh pada guru tadi, dan dia tidak boleh engkar. Kerana apabila dia engkar dengan guru tadi, bermakna dia engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikatan inilah, bila ada ikatan, maka akan berlakulah anak murid yang taat. Dalam waktu yang sama, kalau sahabat Nabi itu Nabi masuk di dalam hati-hati sahabat, ataupun guru tadi akan masuk di dalam hati anak-anak muridnya. Kalau guru tadi, guru yang begitu taat soleh, bila dia berbai'ah, kadang-kadang kesan daripada bai'ah tadi akan menyebabkan anak murid pun akan jadi soleh juga, terkesan daripada bai'ah dengan guru tadi, selain daripada bersuhbah dengan guru. Maka bai'ah ini penting. Hari ini kita melihat bagaimana anak-anak murid derhaka kepada guru, bagaimana anak-anak murid mencari kesalahan guru, bagaimana anak-anak murid tidak taat kepada guru, sebabnya tidak ada bai'ah. Maka sahabat-sahabat Nabi, bila dia bai'ah dengan Nabi, dia taat. Sebab itulah apabila mereka nak bersama dengan Nabi, mereka sanggup. Bahkan mereka mengatakan bahawa kami sayang pada Rasulullah lebih daripada segala-galanya, lebih daripada harta, lebih daripada anak bini dan sebagainya. Mereka betul-betul taat kepada Allah dan juga Rasul. Kesan daripada bai'ah ini tidak ada sahabat Nabi yang engkar. Ka'ab bin Malik sebagai contohnya, ketika dalam peperangan Tabuk, Ka'ab bin Malik tidak hadir dalam peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik tidak hadir dalam peperangan Tabuk, sedangkan dia tidak uzur. Nak kata lemah, tidak lemah. Nak kata tidak ada harta. Tapi oleh kerana Ka'ab bin Malik ini berlengah-lengah sifatnya, akhirnya ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, dan Ka'ab bin Malik tidak hadir dalam medan perang. Tidak hadir dalam medan perang. Dan Nabi sangat sayang Ka'ab bin Malik. Tetapi apabila saja Nabi balik daripada medan perang, Nabi menghukum Ka'ab bin Malik kerana tidak pergi berperang bersama dengan Nabi. Akhir sekali dipulaukan Ka'ab bin Malik. Tidak bertegur dengan Ka'ab bin Malik, bukan saja Nabi, bahkan sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata, jangan kamu bertegur siapa dengan Ka'ab bin Malik. Tinggal Ka'ab bin Malik seorang diri, biarkan dia.
Sehingga kan Ka'ab bin Malik beri salam pada sahabat-sahabat tak jawab. Tetapi dalam keadaan begitu, dalam keadaan dia dipulaukan, dalam keadaan dia disisihkan oleh Nabi, dia disisihkan oleh sahabat Nabi, tiba-tiba datang satu orang daripada Raja Ghassan, datang jumpa dia dan memberi tawaran kepada dia. Memberi tawaran kepada dia dengan kata sahabat-sahabat Muhammad telah meninggalkan kamu, dengan kata sahabat-sahabat kamu telah meninggalkan kamu, telah menyisih kamu. Lalu diberi surat tawaran, diberi surat kepada Ka'ab bin Malik supaya Ka'ab bin Malik bersama dengan mereka. Kerana sahabat Nabi sudah pulaukan Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik di pulau. Tapi adakah Ka'ab bin Malik meninggalkan Nabi? Dan Nabi menghukum di atas kesalahan dia. Jadi akhir sekali dalam keadaan Nabi hukum dia. Sebab apa Nabi marah sangat dia? Kenapa Nabi hukum dia? Cukup selama 40 hari dia dipulau oleh sahabat. Lalu Nabi panggil isteri Ka'ab. Nabi kata kepada isteri Ka'ab, tinggalkan Ka'ab. Yang kamu bersama dengan Ka'ab. Maknanya jangan duduk serumah dengan Ka'ab. Sehingga kan Ka'ab bin Malik ambil isteri dia, hantar rumah orang tua. Dihukum oleh Nabi sebab tidak hadir dalam medan perang. Tidak pergi di medan perang. Lalu dalam keadaan macam tu, tiba-tiba datang satu orang daripada Raja Ghassan, tulis surat kepada dia, supaya dia ini meninggalkan Muhammad. Surat yang didapati oleh Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik terus pergi ke dapur, tengok api tengah menyala, lepas surat dalam api. Walaupun ditawar dengan tawaran yang hebat, tetapi bila duduk bersama dengan Nabi, sudah berbai'ah dengan Nabi, tidak akan tinggalkan Nabi. Tidak akan tinggalkan Nabi. Kerana bai'ah merupakan satu ikatan yang kuat. Satu ikatan yang kuat. Buah durian kita akak sedua je. Tapi kalau ada tali, ada ikatan tali, boleh akak 10, 20 dua kiri kanan. Sebab apa? Sebab ada ikatan. Ikatan itu yang dipanggil bai'ah. Bila saja bai'ah, mesti taat dengan guru, mesti taat dengan Nabi, mesti taat dengan orang-orang yang kita bai'ah dengan dia. Supaya apa? Supaya turun barakah. Kerana bila sahaja anak murid itu taat kepada gurunya, saya akan ada barakah. Kadang-kadang ilmu ini didapat dengan sebab doa guru. Kadang-kadang ilmu tadi, anak murid dapat ilmu dengan sebab guru tadi senang dengan dia. Guru tak pernah berasa hati dengan dia, guru tak pernah marah dia, maka dia mudah dapat ilmu. Kadang-kadang dengan sebab dia tolong guru dia tadi, maka dia dapat ilmu. Dengan sebab dia berkhidmat banyak. Kadang-kadang dengan sebab beri sanad saja. Aku ijazahkan kamu dan mengajarlah kita ni, padahal tak pernah menadah pun, dapat ilmu. Dan kadang-kadang dengan cara bai'ah, aku bai'ahkan kepada kamu sebagai anak muridku, taatlah kepada aku, taat pada Allah, taat pada Rasul, pun boleh turun barakah. Maka dalam bab bidang sufi, bidang tasawuf, mereka menekankan bai'ah kerana ini adalah amalan Nabi. Baik kaum muslimin, baik kaum muslimat, muslimat pun Nabi berbai'ah. Hanya beza Nabi bai'ah, Nabi pegang tangan. Kalau pegang tangan bai'ah muslimat, jadi sunnah Nabi. Ramai jadi tok guru. Ramai jadi tok guru. Mai nak bai'ah dengan saya. Bagai contoh. Baik, kita tengok. Maka hendaklah bai'ah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Bila kita bai'ah ataupun anak murid kita nak berbai'ah dengan kita, ataupun kita nak bai'ah dengan guru kita, maka boleh diletakkan syarat. Tapi syarat tadi biar bertepatan dengan agama. Seperti jangan berzina, jangan bunuh orang, jangan mencuri, jangan merompak, jangan tipu orang, jangan buruk sangka, jangan, itu semuanya memanglah mengikuti syarat. Tapi kalau bai'ah yang tidak menepati syarat, kamu nak bai'ah dengan saya 5,000 sebulan, itu dia tolak. Bai'ah macam itu tidak dibenarkan apabila mensyaratkan satu-satu perkara yang tidak menepati dengan hukum syarak. Lalu Nabi memang hukum kalau orang tu dia tidak bai'ah pun, adakah berzina itu boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi nak suruh menguatkan lagi, menguatkan lagi ikatan tadi di antara dia dengan Nabi, maka demikianlah dibai'ah. Sebab itulah pengajaran sufi, bila dia dengan anak murid dia, kalau guru sufi hanya memberitahu saja, kadang-kadang anak murid tidak mampu nak beramal. Lalu guru tadi bai'ah dengan anak murid tadi. Supaya apa? Supaya ada ikatan. Bila ada ikatan, maka hubungan di antara guru dengan anak murid itu kuat. Guru dengan anak murid itu jadi kuat. Bila kuat saja, maka doa guru tadi mudah sampai kepada anak murid. Bahkan kesan daripada bai'ah ini, kadang-kadang anak murid dalam keadaan kesusahan, guru dapat tahu. Sebagaimana anak yang duduk dalam keadaan susah, mak dia duduk jauh dapat tahu.
Sebab apa? Sebab ada hubungan bai'ah di antara anak murid dengan guru tadi. Maka tidak dapat tidak boleh bai'ah, tapi bai'ah kita nak letak syarat boleh. Bai'ah ni nak suruh taat pun tak apa. Saya berbai'ah kepada syekh untuk saya akan taat kepada perintah syekh. Boleh. Tapi syekh nak letakkan syarat. Boleh dengan syarat jangan bawa motor laju-laju. Contoh. Dia letak syarat macam tu pula. Meletakkan syarat. Tapi syarat tadi boleh. Orang yang membai'ah tadi meletakkan syarat. Tujuan dia ataupun dengan syarat bai'ah tadi mesti menepati dengan agama. Kalau bai'ah dengan perkara yang diharamkan tidak dibolehkan. Kamu nak masuk dengan jemaah kami boleh, tapi kena minum arak dulu sebotol. Itu tak boleh. Bai'ah ini ditolak. Ditolak. Maka bai'ah adalah sunnah Nabi. Dan ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Hadis yang lain an Umaymah binti Ruqaiqah qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin yubayi'nahu faqulna nubayi'ka ya Rasulullah ala an la nusyrika billahi syai'a wa la nusriku wa la nazni wa la naqtulu awladana wa la na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina wa la na'sika fi ma'rufin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tunna wa ata'tunna faqulna Allah wa rasuluhu arham bina min anfusina halumma nubayi'ka ya Rasulullah. Faqala inni la usafihun nisaa innama qawli limi'atin imra'atin ka qawli limra'atin ataupun li imra'atin wahidatin. Daripada Umaymah binti Ruqaiqah, dia berkata, aku telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekumpulan perempuan yang berbai'ah dengan baginda. Aku datang jumpa Rasulullah bersama dengan jamaah perempuan. Kadang-kadang Nabi berjumpa dengan jamaah perempuan, Nabi menyampaikan ilmu. Ataupun memberitahu kepada ataupun menasihati kepada jamaah muslimat. Dalam keadaan macam tu berbai'ah sekumpulan perempuan yang berbai'ah dengan baginda. Maka kami berkata, kami berbai'ah dengan kamu wahai Rasulullah. Bai'ah ni dengan arti kata kami sumpah setia dengan Nabi, ataupun kami menyerah diri kepada Nabi. Kami bersumpah setia dengan kamu wahai Rasulullah untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Kami tidak akan melakukan syirik kepada Allah dan kami tidak akan mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kami, tidak mendatangkan pendustaan yang kami reka-reka di sisi kami, dan kami tidak akan menipu dan tidak mengingkarimu pada perkara ma'ruf, yakni perkara yang baik. Kalau perkara baik ya Rasulullah, kami akan taat kepada kamu. Maka Rasulullah bersabda, buatlah sekadar yang termampu dan terdaya oleh kamu. Tengok Nabi bijak sana. Yang datang tu kumpulan muslimat, dia tadi bai'ah dan dia yang meletakkan syarat, bukan Nabi letak syarat. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak bai'ah, kami tidak mau syirik, kami tidak mau mencuri, kami tidak mau membunuh anak kami tidak mau bercakap dusta, kami akan taat kepada kamu. Lalu Nabi mengatakan bahawa buatlah sekadar yang kamu mampu, yang terdaya oleh kamu. Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih merahmati kami berbanding diri kami sendiri. Marilah sambil mereka menghulurkan tangan untuk kami berbai'ah denganmu wahai Rasulullah. Ini muslimah. Ia mari berbai'ah dengan Nabi sambil hulur tangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Bila muslimat tadi datang nak berbai'ah, niat dia baik, berbai'ah, dia tak ada apa-apa. Hanya datang kepada Nabi nak berbai'ah. Dia pun kata kami berbai'ah dengan kamu ya Rasulullah. Sebab tu amalan-amalan sufi, siapa yang masuk tariqah, dia akan berbai'ah dengan syekh dia. Sebab tu orang-orang ahli tariqah ini dia taat dengan syekh dia. Syekh dia kata syekh dia kata bibi ya. Kadang-kadang dia takut salah adab dengan syekh dia. Ini orang yang bai'ah. Kita tidak bai'ah, kita tak cara.
Cakap lebih kurang saja nah, dengan syekh-syekh. Tapi bila kita dah bai'ah, kita tahu ini adab dia. Kita duk jaga dia. Jaga dia, duk taat dia. Tapi tidak bermakna taksub sebagaimana yang kita beritahu. Bai'ah ini kita kena taat pada guru, tetapi dalam keadaan guru tadi tidak melanggar hukum Allah. Tapi kalau melanggar hukum Allah, tidak boleh lagi taat. Tidak boleh lagi taat kepada guru tadi kerana telah melanggar hukum Allah. Jadi boleh bai'ah. Bai'ah tadi letaklah syarat. Kadang-kadang guru tadi dia tengok anak murid ni, anak murid ni PSM dah pun ni baik sangat, tengok benda tak pakar, dia pun bai'ah. Bila bai'ah, hendaklah kamu berbai'ah dengan aku, hendaklah kamu menjaga mata. Anak murid kata, macam tahu-tahu. Kadang-kadang guru ni boleh baca. Boleh baca. Lalu dia kata, hendaklah kamu berbai'ah dengan saya. Dia pun bai'ah. Okey, sekarang ni kamu telah berbai'ah dengan saya. Kalau kamu berbai'ah dengan saya syaratkan kamu jangan banyak tidur. Mungkin guru tadi dapat baca, orang ni memang banyak tidur. Lalu dia berbai'ah, maka dia letakkan syarat tadi berbai'ah. Bila berbai'ah, wanita tadi berbai'ah dengan Nabi, Nabi kata kamu buat setakat mana yang mampu. Setakat mana yang mampu. Sebab tu setengah-setengah syekh tarekat bila berbai'ah, dia bai'ah suruh taat Allah, taat Rasul, jaga adab dengan dia je. Jaga adab dengan dia sahaja. Jaga. Kemudian lepas daripada tu, lepas berbai'ah dengan Nabi, bai'ah sekejap saja. Bai'ah sekejap saja. Jadi bila dah bai'ah, maknanya buat sumpah setia. Orang yang berbai'ah dengan tidak berbai'ah akan beza. Kita belajar dengan guru kita pun, guru kita tak ada bai'ah pun dengan kita. Tak ada benda. Tapi bila guru yang kita bai'ah ni, nak belajar boleh nak baca kitab apa? Nak baca kitab hikam sebagai contoh. Ataupun baca Darun Nafis, Ma'ajulafan, kitab tinggi-tinggi sebagai contoh. Kena bai'ah dulu. Bai'ah. Bila bai'ah, baru kita rasakan nak jaga adab-adab dia. Kerana dalam bai'ah tu ada syarat. Kalau kita langgar adab, maka terserahlah kepada Allah Ta'ala. Bimbang tidak ada barakah dengan ilmu yang kita ambil daripada dia. Maka sufi mengajar kita supaya kita berbai'ah. Tapi ingat, bai'ah itu kena sunat saja. Kalau kita tidak boleh taat pada guru ni, ataupun kita ni jenis takut langgar adab dengan guru, maka jangan bai'ah. Kan bai'ah kan jadi langgar adab pula, maka jangan bai'ah. Tapi kalau dah berbai'ah dengan dia, mesti kena taat, kena ikut kata dia, selagi mana tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan wanita sudah bai'ah, dia ulur tangan pula ke Nabi. Ulur tangan pula. Dia ulur tangan. Kata marilah, dia kata marilah untuk kami bai'ah kepada kamu ya Rasulullah. Lalu dia ulurkan tangan kepada Nabi. Nabi mengatakan inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Ini sebagai dalil mengatakan lelaki dengan perempuan tidak boleh berjabat tangan. Sebagai yang mana yang berlaku adab di setengah-setengah tempat, jabat tangan sama aja. Biasa sahabat berjabat tangan. Bahkan ada orang jumpa, dia kata ada pendapat, adakah pendapat yang mengatakan tok guru dengan anak murid boleh bersalam, sebab dia kira anak murid ni macam anak-anak dia. Macam anak-anak dia. Ya, memang benar ada pendapat macam tu. Ada. Dan amal ini diguna pakai di setengah tempat di Indonesia, di setengah tempat lah, bukan kesemuanya. Maka boleh bersalaman anak murid dengan tok guru. Tetapi bila kita baca dalam kitab-kitab fiqh mengatakan bahawa tidak boleh bersalaman. Dan ini pun ada dalil bahawa Nabi tidak bersalam dengan wanita. Tidak pernah bersalaman dengan wanita. Jadi kalau ada nas sahaja yang Nabi bersalam dengan wanita, nas saya dibolehkan ataupun boleh jadi sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi bersalam dengan wanita. Oleh kerana itu tidak ada nas ataupun sebagai dalil pada kita baca malam ini Nabi tidak bersalaman dengan kaum wanita. Kalau bersalaman berebut apa nak salam dengan Nabi. Ada yang lama-lama pegang. Tangan Nabi ini tangan yang mulia. Mulia sehingga kan di celah-celah jari Nabi ni boleh terpancar air. Ni mulianya. Mulianya tangan Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahawa aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya kata-kataku terhadap 100 orang wanita samalah dengan kata-kataku terhadap seorang wanita. Mana kata-kataku 100 orang sama dengan seorang. Kalau aku kata gitu, gitulah. Kalau aku jumpa orang, aku tidak akan bersalam dengan wanita. Jumpa mana-mana pun aku tidak akan bersalam dengan wanita. Ini Nabi, sifat Nabi. Dalam hadis mengatakan Nabi lebih pemalu daripada anak dara yang malu. Daripada anak dara. Sebab anak dara ada malu, ada tak malu.
Jadi anak dara yang malu. Jadi lebih pemalu daripada anak dara. Ini sifat Nabi, salah seorang yang sangat pemalu. Lalu Nabi pun berbai'ah dengan kaum-kaum muslimat ataupun kaum-kaum wanita. Dengan cara umum saja, saya bai'ahkan kepada kamu. Maknanya maka sudah memadai. Dalam hadis lain, waja'at Umaymah binti Ruqaiqah radhiyallahu anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyihu ala al-islami faqala ubayyiki ala alla tusyriki billahi syai'a wa la tusyriki wa la tazni wa la taqtuli waladaka wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayka wa rijlaika wa la tanuhi wa la tabarrajal jahiliyatil ula. Dan datang Umaymah binti Ruqaiqah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbai'ah ke atas Islam. Datang untuk bai'ah, untuk terus berdiri di atas Islam, bersama dengan Islam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila wanita ini datang, Nabi pun bersabda, aku berbai'ah kepada kamu agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berbai'ah kepada kamu, kamu sumpah setia kepada aku, jangan melakukan syirik kepada Allah, tidak mencuri dan jangan kamu mencuri. Nabi kata, dan tidak berzina, tidak membunuh anakmu, yang ini tidak membunuh anak sebagaimana amalan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman Nabi dahulu, mereka bunuh anak-anak perempuan tanah hidup-hidup. Zaman Nabi Musa, anak lelaki ditanam hidup-hidup, disembelih hidup-hidup. Jadi nak beritahu, Nabi pun kata jangan bunuh anak dan tidak mendatangkan pendustaan yang kamu reka-reka di sisi kamu, yakni perkara-perkara mungkar seperti zina. Jangan waktu pendustaan, jangan mengeluarkan perkara-perkara dusta, perkara-perkara yang diharamkan, dan tidak meratap. Ni kalau berlaku kematian, jangan meratap. Jadi Nabi ni kalau dia jumpa orang, Nabi beritahu syarat. Kadang-kadang syarat yang berbeza. Ni muslimat ni datang syarat macam ni. Nabi kata jangan menipu suami-suami. Boleh jadi dalam kumpulan muslimat tu wahai apa? Wahai kecoh suami. Jadi Nabi kata jangan menipu suami-suami. Tapi dalam hadis lain pula, Nabi datang, muslimat pun datang. Muslimat datang, lalulah mereka berbai'ah. Berbai'ah. Lalu Nabi kata, saya bai'ahkan kepada kamu. Lalu Nabi pesan, jangan sekutu Allah, jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak, jangan buat pendustaan, dan jangan meratap. Boleh jadi kumpulan wanita ni ada yang meratap. Ada yang meratap. Hanya beza Nabi ni bijaksana. Kadang-kadang Nabi nak tegur saja bahagian jangan meratap. Jadi Nabi sebut jangan berzina, jangan mencuri, jangan bunuh anak, jangan menipu, jangan meratap. Jangan meratap ini kerana orang-orang jahiliah apabila berlaku kematian, mereka akan menangis. Sambil menangis saja mereka mencari-carikan baju, kadang-kadang berguling di atas tanah. Maka perkara ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berhias seperti hiasnya orang-orang jahiliah yang terdahulu, dan jangan kamu bersolek-solek. Tabarrus ni bersolek-solek. Jangan kamu bersolek-solek, jangan kamu berhias-hias sebagaimana amalan jahiliyah. Ini ingat, solek-solek ini adalah amalan jahiliyah. Wala tabarruj katabarruj jahiliyatil ula. Dalam Quran dia kata waqauna fi buyutikunna wala tabarruj katabarrujil jahiliyatil ula. Hendaklah muslimat itu duduk di dalam rumah-rumah mereka dan janganlah bersolek sebagaimana solekan jahiliyah dahulu. Maka Nabi pesan. Jadi Nabi pesan, Nabi bai'ah ni, Nabi tengok tadi supaya apa? Supaya mereka ingat amalan-amalan yang mereka biasa buat. Bila mereka dah berjanji, mereka akan pegang. Begitulah. Jadi ikatan ini adalah ikatan rohani sebenarnya apabila kita berbai'ah dengan guru kita. Wa an Izzah binti Khayil radhiyallahu anha atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fabayi'ha alla taznina wala tasrikina wala ta'dina fatubdina au tukhfina. Qultu amma alwadu mubdi alwadul mubdi faqala araftu amma alwadul khafi
al-wa'dul khafi falam as'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yukhbirni wa qad waqa'a fi nafsi annahu ifsadul walad fa wallahi la afsadu li waladan abada. Daripada Izzah binti Khayil radhiyallahu anha, bahawa sesungguhnya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izzah ini datang jumpa Nabi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengannya. Lalu Nabi kata bahawa jangan kamu berzina, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu melakukan wa'dul mubdi dan wa'dul kafi. Aku berkata, ada pun wa'dul mubdi itu aku tahu, yakni menguburkan anak perempuan hidup-hidup, anak-anak perempuan hidup-hidup. Lalu Nabi pesan, jangan kamu tanah anak perempuan hidup-hidup. Tapi mubdi ini secara seram. Maka telah pun aku mengetahui manakala tentang wa'dul khafi. Khafi ini tersembunyi. Wa'dul khafi, aku tidak bertanya Rasulullah apakah maksudnya. Baginda pula tidak memberitahuku, dan aku menyangka bahawa ianya adalah merosakkan anak ataupun benih. Maka demi Allah aku tidak merosakkan anakku selama-lamanya. Ni wa'dul khafi ni boleh jadi melibatkan kepada azal. Yang ni mengeluarkan mani keluar daripada rahim. Maka dia kata, aku demi Allah aku tidak merosakkan anakku selama-lamanya. Kalau yang mubdiul al-wa'dul mubdi itu, yakni membunuh anak secara terang-terangan. Lalu dulu orang tanya pada sahabat mengenai azal, lalu Nabi mengatakan bahawa itu ada pembunuhan tersembunyi. Tapi dalam hadis lain pula mengatakan ketika itu sahabat-sahabat Nabi melakukan azal, ketika itu ayat-ayat diturunkan dan Nabi tidak melarangkannya. Maka ada ulama membenarkan dan ada ulama melarangnya. Jadi Nabi dalam satu bai'ah, kalau Nabi tengok orang ni pesen macam ni, Nabi pun kata bai'ah tadi supaya dia tidak melakukannya. Jadi kesan kalau kita berguru, kalau kita bersama dengan syekh. Syekh ni kehebatan guru mursyid yang saya masukkan guru mursyid. Guru mursyid ni kalau kita jumpa guru mursyid, di antara sifat guru mursyid, dia mengetahui rohani kita. Rohani kita, lemahnya rohani kita dia boleh tahu. Bahkan amalan-amalan yang kita banyak buat perkara-perkara dosa, kadang-kadang dia boleh tahu. Ini merujuk kepada guru mursyid. Dia tahu. Jadi bila kita berjumpa dengan dia, kadang-kadang guru mursyid kita akan mendidik kita. Sebab itu dia boleh tahu orang ni menyakit dia macam ni. Lalu guru mursyid kata, kalau macam tu kamu hendaklah berzikir. Berzikir 70,000, 60,000. Kenapa banyak sangat? Dia tahu menyakit. Macam doktor tak beri obat bahagian bang. Dia tengok orang ni sakit kuat sangat, orang ni sakit, maka ambil obat ni. Orang ni obat bagi yang kuat. Orang ni demam, demam biasa pakai obat ni. Orang ni demam berat sikit, demam panas, beri obat macam ni. Jadi doktor tadi akan memberi obat mengikut penyakit yang ada pada pesakit dia. Dia tak ada kodam. Okey, orang ni penyakit berat sangat, kita beri obat yang keras sikit, obat yang kuat beri. Sebab tu orang batuk sebagai contoh, kadang-kadang beri obat batuk biasa. Warna merah, mani-mani macam coklat tu. Dah jadi benda, habis botol warna merah. Jumpa pula tu, tak jadi benda. Tak jadi benda, beri kuning pula. Minum tu tidur lalu. Tak jadi benda pula. Ya beri hot pay pula, macam-macam dia. Jadi kadang-kadang bila doktor pakar, dia tengok sekali je. Batuk ni batuk berat ni, makan ubat ni sekali. Dia terus bagi selalu. Maka guru-guru mursyid ni kadang-kadang dia pergi dia tengok rohani, dia boleh baca orang ni lemah rohani dia. Maka orang ni baca kurang berzikir, dia pun beritahu. Jadi kadang-kadang anak murid dia tak sama, dia panggil kamu 60,000 zikir, kamu 70,000. Kamu ini zikir la ilaha illallah, dan kamu zikir illallah. Dan kamu zikir Allah, dan kamu zikir hu. Ni zikir hu ni peringkat yang tertinggi lah. Dia tengok peringkat awal dia tak beri dah berat, dia beri la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia berzikir. Zikir pula dia cover. Biasa dia kalau guru tadi yang mendidik dalam suluk, dia akan beritahu 70,000. Kita nak dalam suluk ini 70,000, 60,000, 30,000 dan sebagainya. Lalu guru mursyid ni kalau kita berzikir tak cukup, dia tahu. Bila habis nak suluk, dia buat laporan sekali. Banyak mana berzikir? 70,000. Puasa cukup, puasa tak cukup, baru 10. Baru 10,000. Dari tipu dia tahu rohani dia. Dia ada.
Dia ada, dia panggil, kita tak tahulah, seal dia, rahsia dia. Jadi dalam keadaan macam tu dia tahu. Lalulah dia pun kata, baik, aku bagi zikir macam ni, zikir ringan-ringan. Buat buat. Dia kadang-kadang kita tak buat, kadang-kadang kita ni tak ikut apa tu. Akhir sekali dia sayang kita. Lalulah dalam keadaan macam tu, nak suruh ikatan kuat lagi, so kita beramal, dia bai'ah dengan kita. Dia bai'ah dengan kita, dia pun bai'ah dengan kita, kita pun bai'ah dengan nak taat dengan dia. Lalu lepas kita bai'ah nak taat pada dia, kita pun janji nak 10,000. Bila kita bai'ah, kesan daripada bai'ah yang dulu ni kita malah jadi rajin. Dan guru ni, kalau guru ni peringkat kepada musyrik, dia bai'ah tu dia tahu apa-apa yang berlaku pada kita, dia bai'ah. Contohnya apa? Contohnya kita ini sawakok contoh. Kita ni nak belajar dengan dia sawakok. Kita bersawakok tapi tak pernah sawakok depan dia. Lalu kita pun nak serah diri jadi anak murid. Ada setengah guru dia memilih. Macam kita dah baca dah minggu lalu. Minggu lalu guru itu dalam kitab ni dia kata guru tadi hendaklah melihat kepada siapa ilmu dia nak berikan. Anak murid melihat pada guru tadi, siapakah dia ambil ilmu dengan dia. Jadi ada setengah-setengah guru ni dia tak ambil, dia tak terima. Saya nak bai'ah dengan syekh. Allah, saya ini saya bulai lah. Saya ini ta'an. Saya ini tidak ada apa-apa. Macam-macam guru tak diberi alasan. Bermana guru tambah. Tapi kadang-kadang guru tu orang mari, ada sejenis guru bila mari saja saya nak bai'ah dengan syekh, dia terima, boleh. Tapi boleh nak bai'ah tapi kena taat lah. Kena ikut betul. Dia berbai'ah. Bila bai'ah, guru berkata, sekarang ni kamu sanggup bai'ah dengan saya? Sanggup bai'ah dengan saya. Kalau saya tak syarat-syarat, sanggup ikut? Sanggup ikut. Kamu nak taat tak dengan saya? Saya sanggup taat. Okey, saya bai'ah ke kamu. Ikut saya, kata. Saya berbai'ah kepada saya berjanji kepada kamu, iaitu kepada syekh dan sebagainya, itu syarat. Dan ikut kata saya, kata syekh, jangan kamu merokok. Contohnya. Dia pun ikut jangan kamu merokok. Jadi bila kesan daripada dia bai'ah, maka guru yang membai'ah tadi anak murid, bila dia bai'ah, dia berbeza, tidak sama. Dia akan, bila dia sanggup berbai'ah, bermakna dia sanggup taat dengan guru tadi. Lalu guru tadi dia kena melihat, dia kena pimpin dia betul-betul. Bila guru tadi bila bai'ah, dia tak boleh biar. Mari nama mari sudah ikut pandai. Guru ni sudah bai'ah anak murid tadi. Anak murid tu lara dah ikut pandai dia. Dulu bagus dah, mari sama, ni dah. Semenjak pakai kereta baru ni dua apa nak mari. Contohnya. Maknanya guru biar kau pandai dia. Dia dak mari rugi dia. Tak boleh. Ini adat guru dengan anak murid. Bila dia bai'ah, guru kena ambil macam mana. Guru ambil macam mana. Sebab tu Habib Umar kata, anak murid yang dia bai'ah, siapa yang mencela anak muridku, bermakna dia mencela aku. Siapa yang mencela anak muridku, maka dia mencela aku. Maknanya katanya Habib Umar. Gitulah guru-guru syekh. Jadi syekh tadi dia tengok juga anak murid siapa yang dia nak bai'ah. Kalau dia anggora anak murid tadi tak boleh taat dengan dia tidak bai'ah. Kalau dia dah berbai'ah, guru anak murid pula nak bai'ah, dia kena tengok sanggup atau sanggup. Nanti syekh tadi beri. Sebab tu kita baca dahulu kenapa Asyibli bila Junaid Baghdadi suruh dia minta sedekah 4 tahun, dia sanggup. Sebab dia sudah bai'ah. Dia dah bai'ah dah. Mu nak jadi anak murid aku? Mu sanggup. Kata Asyibli, berikan permata yang kamu ada beri kepada aku. Jualkanlah kepada aku. Kata Junaid Baghdadi, kalau aku jual kepada kamu, kamu tidak dapat menilai permata yang ada pada aku. Maksud permata tu ilmu sufi yang ada pada Junaid Baghdadi. Lalulah Asyibli ni sanggup nak duduk. Aku sanggup duduk dengan kamu asalkan permata itu kamu beri kepada aku. Sanggup nak dapatkan permata ini kena lalu jalan yang susah. Permata nak dapat kadang-kadang duduk di dasar laut, kadang-kadang duduk di dalam laut, dalam dasar bumi. Sanggup kamu renangi dasar laut, sanggup kamu menggali, sanggup. Kalau macam tu tak apa, aku bai'ah kamu. Lalu di bai'ah. Bila bai'ah, lepas bai'ah, kata Junaid Baghdadi, minta sedekah 4 tahun. Kalau kita silap pulanya. Silap pula bai'ah pagar tu ni. Jadi nak beritahu, itu kesan. Kesan daripada bai'ah. Selepas dia bai'ah, dia taat pada guru, rohani naik selalu. Terus menjadi wali Allah Ta'ala Asyibli. Sebab tu anak murid yang telah dibai'ah, bila guru tadi bai'ah anak murid, guru tak boleh biar. Dia mari kau pandai lah. Dia lara kau pandai dia. Tak boleh, guru kena ambil cakna.
Kena pimpin dia, kena panggil dia, kena nasihat dia, kena marah dia supaya dia ikut. Dan guru akan bimbing dia sampai dia menjadi jadi orang yang soleh, sampai kepada makrifat Allah, dan guru akan tunjuk jalan pada dia supaya terbukalah dia punya hati dia sampai kepada jazbah, ataupun sampai kepada pembukaan makrifat daripada Allah. Guru tadi kena bimbing. Biasanya bimbingan ini terdapat pada guru sufi. Guru fiqh belajar balik biasa fiqh. Hanya khabar hukum je. Buat macam ni batal, ini sunat. Tapi guru sufi tidak macam tu. Guru sufi kena bai'ah. Bila bai'ah, guru tadi akan ambil berat. Dan kena taat. Guru kata suruh buat apa-apa, suruh buat apa-apa. Ini latihan sufi. Kena buat. Maka Nabi bai'ah senang je. Nabi kata jangan berzina, jangan bunuh jangan bunuh anak, dan orang puang wahai ingat solat. Nabi kata wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolat bagaimana solatkan orang jahiliyah. Jadi ni muslimah hak wahai bersolat belaka. Wahai bersolat belaka jumpa Nabi. Lalu Nabi kata, saya bai'ah kepada kamu, tapi taat pada saya. Yakni jangan kamu bersolat sebagaimana bersolatnya orang-orang jahiliah yang dahulu. Ni bila mereka berbai'ah. Maka sahabat-sahabat Nabi, mereka bila berbai'ah, mereka taat pada Nabi. Kerana sahabat Nabi ni berbai'ah, semua kebanyakan mereka berbai'ah. Pertama ada khusus ataupun umum, jumpa ramai-ramai berbai'ah. Sebab itu sahabat Nabi adalah golongan yang terbaik. Ada taat dengan Rasul. Taat dengan Rasul. Kalau zaman kita taat dengan guru, taat kepada ulama-ulama, maka jadi golongan yang terbaik. Lalu sahabat Nabi, dia taat sungguh pada Nabi, sanggup buang segala-galanya. Harta dia pun dia buang, nyawa pun dia sanggup gadai mempertahankan Nabi. Sehingga kan dalam perang Uhud, sahabat Nabi membentengi tubuh dia untuk melindungi Nabi. Biar sahaja Nabi ni, Nabi dilindungi, biar dia mati asal Nabi selamat. Khabbab Ibn Adi ketika dia diseksa dalam keadaan nyawa dia hampir habis dah nyawa dia. Seksa yang begitu azab. Lalu orang kafir kata, kalau kamu nak lepas, aku nak minta tempat kamu diganti oleh Muhammad. Sanggup tak? Kalau tempat kamu diganti oleh Muhammad, baru aku lepas. Kata Khabbab Ibn Adi, dia sekali-kali tidak akan ganti. Bagi dia tidak akan membiarkan Nabi Muhammad ini, walaupun kena satu duri pun dia tak akan biarkan. Biar dia mati. Kenapa jadi macam tu? Ini kesan sahabat Nabi yang sudah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi bai'ah dengan kaum muslimat. Tapi tidak tidak berjabat tangan lah. Tidak berjabat tangan dengan kaum muslimat, kerana ianya dilarang oleh agama. Lepas tu Nabi dah tunjuk, kalau boleh Nabi mesti buat. Bai'ah kanak-kanak pun Nabi bai'ah juga. Maka dikeluarkan oleh At-Tabarani, Muhammad ibn Ali ibn Husain radhiyallahu anhum, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bai'a Hasanu wal Husainu wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhum wa hum sirarun wa lam yubkilu wa lam yablu wa lam yubayyi sariran illa minna. Ini kalangan budak-budak. Kalangan budak-budak daripada Muhammad bin Ali bin Hasan radhiyallahu anhum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan Saidina Hasan dan Saidina Husain. Cucu dia kecil lagi, Hasan dan Husain, dia bai'ah. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum, mereka ni kecil ni. Abdullah bin Abbas ni peringkat muda dengan Nabi. Abdullah bin Abbas ni dia peringkat muda. Zaman Saidina Umar Al-Khattab tu dia muda lagi, Abdullah bin Abbas. Hanya dia sempat bersama Nabi masa dia budak. Walaupun dia budak, dia memang bijak. Akal dia memang cergas. Lalu dia kata, Hasan Husain cucu Nabi, dan Abdullah bin Abbas sahabat Nabi ini, dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum, mereka semua adalah kecil lagi dan belum berjanggut, malah belum lagi balik. Memanglah belum balik ni, memang belum berjanggut lagi lah. Maknanya jadi belum berjanggut, kadang-kadang dah balik pun tak janggut lagi, tak ada janggut. Jadi dia kata di sini belum berjanggut,
dan belum lagi balik. Tidak lagi balik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbai'ah kanak-kanak kecil kecuali di kalangan kami. Nabi pilih. Dan semua ni orang-orang hebat belaka. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hasan Husain ni cucu Nabi, orang yang hebat. Abdullah bin Abbas, orang yang pandai ilmu tafsir. Abdullah bin Ja'far, mungkin anak pada Ja'far bin Abi Talib. Jadi mereka ini adalah galangan budak-budak kecil. Budak-budak kecil pun Nabi bai'ah. Dan bila Nabi bai'ah, Nabi jaga. Memang ternyata Abdullah bin Abbas ini budak yang cergas akalnya. Satu ketika dalam mesyuarat Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bermesyuarat. Maka dipanggillah ahli-ahli tafsir. Panggil ahli-ahli tafsir, lalu tengah-tengah panggil itu, lalulah Abdullah bin Abbas. Berjalanlah, menitah Abdullah bin Abbas. Bila Abdullah bin Abbas menitah, Sayyidina Umar panggil, Abdullah, mari. Abdullah bin Abbas pun mari masuk. Antara ramai-ramai yang ahli-ahli orang-orang tua yang bijak-bijak pandai, dia kata pada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Dia kata, budak besar ni anak kami pun ada. Berapa nak panggil dia? Ini mesyuarat orang-orang besar, berapa nak panggil dia? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kamu tidak kenal lagi budak ni. Bila saja diturunkan ayat, kalau tak silap ayat iza ja'a nasrullahi wal fath. Okey, sekarang ni nak bahas iza ja'a nasrullahi wal fath. Apa tafsiran kamu? Ni tafsir macam ni, ni tafsir macam ni. Habis ada tafsir, lalulah Sayyidina Umar tanya, Abdullah, apa tafsir mengenai ayat iza ja'a nasrullah? Lalu Abdullah bin Abbas pun tafsir. Kata ayat ini menandakan bahawa Nabi akan wafat. Dia pun tafsir sehingga kan orang tahu memang tafsir dia paling tepat. Baru orang dengar. Sayyidina Umar kata, sebab itu aku panggil budak ni. Walaupun di kalangan orang-orang tua, aku panggil budak ni kerana budak ini adalah orang yang akal dia bijak. Akal dia bijak sebab apa? Sebab di antaranya Abdullah bin Abbas ni masa dia budak belum balik, Nabi bai'ah dah ke dia. Nabi pesan dah ke dia, bai'ah dah dengan dia. Jaga betul-betul. Kamu ini hendaklah kamu jangan melakukan syirik dan sebagainya. Nabi dah berbai'ah dengan dia. Bila kesan daripada bai'ah Nabi ini memberi kesan kepada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi bai'ah walaupun pada budak kecil. Itu zaman Nabi, budak kecil zaman ni asal bai'ah. Dah jadi lagi. Maka dia kata di sini dikeluarkan oleh Tabari an Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum annahuma bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huma ibna sab'a sinin. Falamma ra'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassama wa basata yadahu fabayyahuma. Daripada Abdullah ibnu Zubair dan Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhum bahawa kedua-duanya telah bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua sahabat Nabi ini, Abdullah bin Zubair dengan Abdullah bin Ja'far, telah bai'ah kepada Nabi, sedangkan pada masa tersebut kedua-duanya berumur 7 tahun. Baru berumur 7 tahun kedua-dua budak tadi. Ini sahabat Nabi. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kedua-dua, baginda tersenyum serta menghulurkan tangannya lalu bai'ah dengan kedua-duanya. Lalu Nabi bai'ah dengan kedua-dua budak tadi yang berumur 7 tahun, budak je satu. Kalau zaman kita ni budak je satu. Nabi tengok dia, Nabi tersenyum, kemudian Nabi pun berbai'ah. Nabi ini dia dapat melihat keadaan budak tadi, Nabi dia dapat baca. Dengan mukjizat Nabi, budak ni macam mana, budak ni macam mana, akan datang dia jadi macam mana. Lalu dalam keadaan macam tu, Nabi pun berbai'ah. Jadi bai'ah, senyum, Nabi senyum tengok budak tadi, Nabi pun hulur tangan. Hulur tangan ini menandakan bai'ah. Macam-macam gaya syekh. Ada syekh yang pakai serban. Yusuf Al-Hasani saya bai'ah dengan pakai serban. Yang ambil serban, pegang serban. Syekh Nuruddin pakai tasbih. Pegang tasbih. Ada yang jabat tangan. Apa yang hulur tangan, tindih tangan. Macam-macam. Ada yang bai'ah dengan dipakaikan jubah. Dia bai'ah dipakaikan jubah. Jadi gitu. Ada yang bai'ah diciumkan di atas dahi. Dia cium atas dahi. Itu tanda bai'ah. Jadi macam-macam cara. Tapi bai'ah merupakan ikatan rohani. Ibaratnya kalau bawa durian tadi, kita tak ikat, payah nak bawa.
Jadi hak dang lah. Hak dang guru pimpin, dang lah guru pimpin. Jadi buah duyang banyak-banyak, kita tak mau nak walik mana tu? Ana ada takar boleh ambil. Boleh walik 2-3 gotik. Tapi kalau dah ada ikat, ikat ni, dah ada ikatan, maka boleh dibawa banyak-banyak. Guru tadi boleh pimpin. Maknanya guru boleh pimpin. Jadi guru ini sebenarnya bila dia bai'ah anak murid, mesti guru tadi pimpin. Anak murid lara-lara dia tak boleh biar. Dia kena panggil anak murid dia tadi, lepas tu dia kena marah, dia kena beri nasihat, dia kena tunjuk jalan, dia kena tunjuk cara melakukan amal ibadat pada Allah Taala macam mana ni. Macam mana kamu ni dah jauh menyimpang. Lalu dididik oleh guru tadi. Ini kesan daripada bai'ah. Maka dia kata di sini secara kesimpulannya, para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain berbai'ah dengan Rasulullah dengan berbagai bentuk. Di antara mereka berbai'ah di atas agama Islam. Bai'ah atas nama agama Islam. Ataupun sama bai'ah atas jumpa Rasulullah, kami berbai'ah atas Islam. Yang ini bersama dengan Nabi dalam Islam. Kemudian dia kata untuk melaksanakan amalan-amalan Islam seperti jangan berzina, jangan bunuh anak, jangan mencuri dan sebagainya. Ataupun berhijrah. Hijrah dah merupakan bai'ah. Bila sahabat Nabi ajak berhijrah, maka mereka berhijrah. Dan hijrah merupakan bai'ah dengan Nabi juga. Salah satu cara. Dan menolong baginda Nabi. Dengan cara bai'ah mereka tolong Nabi. Cara bai'ah tolong Nabi. Ini semuanya apa? Sebenarnya nak terbuka hati mereka untuk mendapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini belajar ilmu agama, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu sufi, belajar ilmu apa-apa. Sebenarnya kita nak supaya nur guru tadi masuk dengan kita ataupun terbuka hati kita. Bila terbuka hati baru boleh masuk ilmu tadi. Ataupun hijab kita ni terbuka, terhilang hijab kita dengan sebab barakah guru tadi. Macam sahabat Nabi, dia dapat berkat daripada Nabi. Bila sahabat berkat pada Nabi, tabi'in dapat berkat daripada sahabat Nabi. Bila Nabi mati, maka tinggal barakah dia. Barakah Nabi. Maka dengan cara macam tu, sahabat Nabi pula memimpin tabi'in pula memimpin tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Maka tidak dapat sahabat-sahabat Nabi dipimpin dengan Nabi melalui bai'ah. Kenapa kita belajar tidak bai'ah? Bai'ah ada dalam bab ilmu sufi. Sahabat Nabi dia pimpin, Nabi pimpin dia supaya sahabat Nabi tidak lari daripada Nabi. Dengan arti kata tidak lari daripada amalan-amalan Islam. Maka Nabi ini bai'ah sahabat Nabi. Bila Nabi bai'ah sahabat Nabi jaga. Maka timbullah sahabat Nabi, golongan yang taat pada Nabi, yang kuat ibadat. Sebab apa? Di antara sebab mereka berbai'ah. Yang pertama, musyrik mereka Nabi. Yang kedua, bukan saja musyrik, yang kedua bai'ah. Kita ni kalau jumpa musyrik, kita sekadar duduk dengan musyrik saja. Tapi kalau kita berbai'ah dengan musyrik dia akan pimpin kita. Tak sama. Musyrik ramai orang jumpa musyrik, kadang-kadang dia tak sedar yang dia jumpa tu guru musyrik, tapi biasa saja. Tapi guru tu tidak pimpin dia. Hanya tanya soalan, jawab, cakap-cakap, beri ilmu, begitu saja. Maknanya. Tapi kalau sudah berbai'ah, guru tadi akan tegur. Kalau tidak, takkan Nabi pulau Ka'ab bin Malik. Saya nak beritahu kisah Ka'ab bin Malik ini. Faham? Orang yang tidak pergi berperang lebih kurang dalam 40 orang. Tapi yang di pulau Ka'ab bin Malik 3 orang ni Nabi pulau. Kan Nabi pulau belaka. 3 orang ni Nabi kata pada sahabat, jangan kamu bertegur dengan dia. Ka'ab bin Malik seorang mari tegur sahabat, Assalamualaikum, sahabat tak jawab. Dia pergi tegur Nabi tak jawab. Yang 2 orang lagi pun begitu juga. Tapi yang lain tak ada masalah, mari sama dengan Nabi. Tu sebab apa? Nabi ini kalau Ka'ab bin Malik jangan tegur. Orang ni tidak mengapa. Sebab ada ikatan. Ada ikatan. Sebab tu kalau guru musyrik tadi, kalau kita bai'ah dengan dia, dia akan jaga sebab dia takut dekat akhirat nanti yang ditakwilkan nanti adalah kamu ini berbai'ah dengan siapa? Siapakah guru yang memimpin kamu? Kata guru saya, kamu akan bertanggungjawab pada anak murid yang kamu bai'ah saja. Yang anak murid yang kamu bai'ah, yang kamu khususkan dengan dia. Kalau kamu tidak bai'ah, dia pula akan tanya, kamu dulu masih belajar, siapa guru kamu yang kamu bai'ah? Sebab itu kita belajar kadang-kadang tidak memberi kesan. Belajar balik. Sebab apa? Sebab tidak ada ikatan di antara guru dengan anak murid. Sebab tu kita mesti berguru. Guru tadi guru yang macam mana? Guru yang memimpin rohani kita.
Kalau ada guru yang memimpin rohani kita, barulah amal ibadat kita terjaga dan kita pun selamat, tidak gelecok. Kenapa kita tengok anak-anak murid kalau dia dah bai'ah biasa dia tak lari. Tapi kalau tidak bai'ah, dulu belajar rajin-rajin, tak ada dah. Tak ada dah. Garik duk kedai kopi balik. Main dang lagi, main bola lagi, balik mula. Gua akak barang lagi balik. Dulu tak. Tapi kenapa? Guru tadi tidak tanggungjawab dah dia. Kan salah saya, dia tak mau ikut saya. Tapi kalau guru tadi bai'ah, wajib guru tadi kena ambil berat anak murid tadi. Ini kesan bai'ah dengan guru dengan anak murid. Maka Nabi pun bai'ah pada sahabat, tolong Nabi, berjihad dengan Nabi, mati fi sabilillah, taat dan sebagainya, sama dengan Nabi. Maka mereka itu berbai'ah dengan Nabi sehingga mereka tidak lari daripada Nabi, walaupun diuji, walaupun didenda, walaupun dimarahi oleh Nabi, walaupun dihukum oleh Nabi. Dan mereka itu bila Nabi saja berdoa, sahabat-sahabat Nabi termasuk di kalangan sahabat Nabi yang berbai'ah dengan Nabi. Wallahu a'lam. Kita sambung ke datang. Bulan Muharram, seperti mana yang kelaziman kita lakukan di tempat kita. Setengah daripada ulama-ulama kita terdahulu mengadakan berbagai amalan, berbagai ibadah sebagai nak memperingati peristiwa yang berlaku pada 10 Asyura, iaitu 10 daripada bulan Muharram. Kemudiannya Puak Rafidah ini telah mengadakan suatu kesukaan, telah mengadakan suatu perayaan kerana mengingati akan hari kewafatan Sayyidina Husain, iaitu cucu Rasulullah SAW. Maka syarat ialah undang-undang agama kita mencela bagi mereka yang menyambut hari-hari yang dibalakan akan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam, apakah lagi mereka yang kurang daripada mereka. Kemudian setengah daripada perkara yang sepatutnya kita mengadakan pada hari ini adalah pada hari 12 Rabiul Awal daripada bulan 12 Rabiul Awal pada hari ini. Dia kata wayam bagi lana ayyuzala fi hadha asy-syahr al-'azim min al-'ibadat syukran lil maula ala ma aulana. Sayugian bagi kita bahawa kita melebihkan pada ini bulan yang besar ini min al-'ibadat, daripada segala bagai daripada ibadat, daripada segi kita menambahkan bilangan sembahyang sunat kita, ataupun kita mengadakan jamuan untuk keramaian, ataupun kita mengadakan majlis maulid seperti yang kita anjurkan pada malam ini, dengan menganjurkan dengan membaca sedikit daripada burdah, memujikan akan sifat-sifat Nabi SAW, memuji akan akhlak Nabi SAW, menceritakan akan kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan daripada apa juga daripada ibadat yang perlu kita lakukan, kerana dia kata syukran lil maula, kerana kita rasa syukur, terima kasih bagi Allah Subhanahu wa taala ala ma aulana bih, di atas barang yang telah mengurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita minan ni'matil azimati, daripada nikmat yang amat besar, iaitu nikmat dikurniakan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazid fihi ala ghairi, tidak menambahlah Nabi SAW akan amal ibadat pada bulan Rabiul Awal ini daripada bulan-bulan yang lain, kerana rahmatan, kerana kasihan belah daripada Nabi SAW, kerana pada waktu itu, ialah pada waktu Nabi SAW masih lagi hidup, maka ketika itu datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ini tidak mahu memberatkan akan umatnya, seperti kisah yang berlaku pada masalah solat tarawih yang diriwayatkan dengan berbagai daripada riwayat. Kemudiannya Nabi SAW diriwayatkan bahawasanya keluar sembahyang ke masjid ialah selama 3 malam saja. 3 malam saja Nabi keluar pada ketika sembahyang tarawih pada bulan Ramadan. Kemudiannya ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku dengarlah buat-buat masa aku tak tupik kemarin, aku dengar lagu Hani Bdeng, Hani Wak Batuk, Hani Wak lagu ni, semua aku dengar lagu. Tetapi aku takut sekiranya aku muadzabah, sekiranya aku mengkali di atas suatu ibadat,
ditakuti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperdukan akan perkara yang aku lazimkan. Jadi jika sekiranya perkara itu diperdukan, diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan menjadi keberatan bagi kita umat. Maka memandang kepada rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak melebihkan akan setengah-setengah daripada ibadat pada bulan Rabiul Awal. Tetapi dalam hal yang demikian, walaupun Nabi tak melebihkan akan amal ibadat pada bulan Rabiul Awal, tetapi kita ini umat sunat, maknanya dilebihkan akan amal ibadat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya oleh setengah daripada sahabat, apabila Nabi itu puasa pada tiap-tiap hari Isnin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fih." Bermula demikian itu ialah aku puasa hari Isnin itu yaum ila hari wulidtu fih, ialah hari yang dilahirkan akan aku pada. Isyarat kata bahawasanya Nabi sendiri menyambut hari kelahiran baginda. Jadi kita umat, walaupun menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara yang sunat, tetapi kasih kepada Rasulullah, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara yang wajib, perkara yang dituntut di atas tiap-tiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya ringkasan, apabila ada setengah daripada golongan kita yang menuduh bahawasanya orang yang menyambut akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi faedah, tidak memberi guna, bahkan mereka menyerupakan orang yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti mereka daripada agama yang lain, seperti daripada agama Kristian yang menyambut hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, seperti orang Yahudi yang menyambut akan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Mereka telah menuduh dengan pelbagai tuduhan, seolah-olahnya tidak ada suatu pun kelebihan yang diberikan kepada mereka yang menyambut hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinakalkan daripada suatu riwayat, wa ruya anna Aba Lahb yukhaffafu anhu al-adab fi kulli laylat isnain, wa anna zaka al-taqi suwaibata indama basaratu bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Aba Lahb, bahawa Abu Lahab, seperti mana Ustaz Mustafa Kamal telah cerita tentang Abu Lahab, orang yang mula-mula sekali yang telah menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa suka hati, rasa seronok dengan kelahiran anak saudara. Maka satu riwayat mengatakan bahawasanya Abu Lahab telah menyembelih akan 100 ekor unta. Kemudiannya dalam riwayat mengatakan bahawasanya Abu Lahab yukhaffafu anhu al-adab, diringankan daripada Abu Lahab itu akan azab dan neraka. Sedangkan Abu Lahab ini, walaupun dia itu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia itu tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tengok dalam tafsir bagi Imam Suyuti rahimahullah taala, mentafsirkan akan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa tab, celakalah oleh Abu Lahab akan sebagai celaka. Kemudiannya Abu Lahab ini seorang kafir yang mukhalladan, yang dikekalkan dia itu dalam neraka, dan kadang lagu tu dia tu yukhaffafu anhu al-azab, diringankan dia itu daripada itu akan azab, bila fi kulli lailan isnain, pada tiap-tiap malam Isnin. Dia tu diringankan akan azab pada tiap-tiap malam Isnin. Wa anna zalika, dan bahawa sedemikian itu anitaqi saubaka, daripada telah memerdekakan oleh Abu Lahab akan sahaya perempuan itu nama Suwaibah, aindama di sisi bareng basaratu bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memberi berita gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bila Nabi itu lahir, bila mana Siti Aminah melahirkan Nabi SAW, kemudian Suhaibah ni, ia telah, saya perempuan bagi Abu Lahab telah menceritakan kepada Abu Lahab bahawasanya anak saudara Tuan hamba telah dilahirkan, ia telah seorang putera. Maka kerana terlalu suka, kerana terlalu gembira dengan kelahiran Nabi SAW, maka Abu Lahab telah memerdekakan akan Suhaibah. Dia tu menyambut maulud Nabi dengan memerdekakan Suhaibah kerana rasa suka hati. Maka dia tu dengan sebab dia memerdekakan akan hamba, kemudian dengan sebab dia rasa gembira dengan kelahiran Nabi SAW, maka di dalam neraka dia tu akan diringankan akan azab itu pada tiap-tiap malam Isnin. Maka katanya setengah ulama, kalaulah Abu Lahab itu seorang yang kafir, allazi nazala al-Qur'anu bizammi, iaitu yang turunlah ada Al-Quran dengan mencelakan akan batang tubuh Abu Lahab sendiri. Kalau kita kira penentang Nabi SAW ni ramai, bukan Abu Lahab sahaja, Abu Jahal pun ada, orang lain daripada itu pun ada. Tetapi disebut secara jelas ataupun disebut secara nas di dalam Quran, ialah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan isteri dia iaitu Ummul Jamil pun disebut juga sebagai orang yang celaka. Jadi orang yang celaka, orang yang kafir, orang yang kekal dan neraka ini, maka diringankan akan azab dia dengan sebab dia menyambut akan kelahiran Nabi SAW. Maka ulama kata, fama halal muslimin, maka macam mana kelakuan kita orang Islam yang al-muwahhidil ladzi yasurru bi maulidihi, yang mana yang mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita orang Islam, orang yang mentauhidkan, mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita seronok gembira dengan kelahiran Nabi SAW, kemudian kita membelanjakan akan barang yang kuasa kerana kasih cinta kita kepada Nabi SAW, maka dia katanya, kata setengah ulama, ayyakuna jazauhu minar rabbil karim, bahawa adalah balasan daripada Tuhan yang mulia, ayyudkhilahu bifadlihi al-amin jannatin na'im, bahawa dipermasukkan akan itu orang Islam yang mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala, yang kasih kepada kelahiran Nabi SAW, nescaya mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga na'im, iaitu suatu syurga daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setengah mengatakan bahawasanya ada seorang raja yang telah mengadakan suatu majlis maulid yang paling besar. Kemudian ada majlis maulid yang diadakan itu dihadiri oleh ribuan daripada ulama-ulama. Kebanyakan daripadanya dia telah daripada ulama-ulama Sufiah dan juga ulama-ulama tasawuf. Iaitu Al-Malik Muzaffar yang telah mengadakan suatu sambutan maulid yang paling besar, yang telah disebut oleh ulama-ulama yang mutaqaddim dan kitab-kitab karangan mereka. Di mana pada hari itu, kerana terlalu gembira dengan hari kelahiran Nabi SAW, telah mencadanglah ia Al-Malik Muzaffar, Raja Muzaffar ni 5,000 kepala kambing. Dia buat maulud tu, dia sambut 5,000 kepala kambing, bermakna 5,000 ekor dia semua. Yang dibakar masuk dalam 10,000 ayam, 10 ekor ayam, 10,000 ekor ayam telah disembelih untuk menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Dan 100 ekor kuda, 100 ekor kuda. Bayang kita kalau 3 ekor lembu tu suruh, tu cerita habis negeri cerita. Kalau kita buat maulud, mana 3 ekor lembu kita berbuah tu suruh. Tengok raja ni sampai pekat 100 ekor kuda dan 100,000 mangkuk halus daripada tepung, 100,000 mangkuk. Kemudian dalam mangkuk tu mengandungi makanan-makanan yang manis. Kalau pak kita panggil bubur. Dia tak halus, dia telah makanan-makanan yang manis, kemudian dibahagikan kepada mereka-mereka yang hadir. Kemudian sebilangan besar yang hadirlah terdiri daripada kalangan alim ulama
Maka ulama mengatakan bahawasanya pada waktu itu tidak ada seorang pun daripada ulama-ulama yang mengingkari perbuatan Al-Malik Muzaffar. Sedangkan kalau perkara itu adalah perkara yang salah, kalau perkara itu perkara yang sesat, wajib di atas alim ulama menyatakan akan kebenaran. Tetapi tidak ada seorang pun daripada ulama yang menegak akan perbuatan Al-Malik Muzaffar, sehinggalah kesemua daripada alim ulama yang hadir pada waktu itu mengatakan bahawasanya majlis yang diadakan ini adalah sebaik-baik daripada masjid yang diadakan di atas muka bumi. Maka dengan sebab itulah, alhamdulillah, kalau baca semua ni memang dah habis lah. Boleh habis sampai kedua, tiga boleh lah. Kita baca secara lakau-lakau ini. Jadi sini kita dah baca, kemudian kita terjemah Al-Qadah je sepuasa kita. Kemudiannya mudah-mudahan dengan sambutan maulid yang kita adakan pada tiap-tiap tahun. Kita ni setahun sekali je, setengah tepat, maknanya tiap-tiap minggu. Seperti yang diceritakan oleh sahabat-sahabat kita yang pergi ke Yaman, mengatakan bahawa si maulid Nabi ni, sambutan hari kelahiran Nabi SAW, bukan saja ditentukan daripada bulan Rabiul Awal saja, bahkan disambutkan itu pada tiap-tiap minggu. Bayangkan tiap-tiap minggu. Mereka ini semata-mata rasa mahabbah, kasih sayang kepada Nabi SAW. Maka sebab itulah ketika kita mengadakan majlis sambutan Nabi SAW, maka janganlah ada perkara-perkara daripada perkara maksiat yang kita lakukan. Kerana tugas menyambut hari kelahiran Nabi SAW bukan tugas jemaah itu, bukan tugas kumpulan itu, tetapi tugas kita sekalian daripada umat Islam. Janganlah kita maknanya bila ada majlis sambutan maulud, kemudian kita ni tak buat tahiyat, kita buat tak cari, sedangkan kita maknanya ingin mendapat syafaat daripada Nabi SAW di akhirat. Kemudian di belakang tu ada setengah daripada kata-kata sahabat radhiyallahu anhu, daripada sahabat yang empat, disebut tentang kelebihan maulid Nabi SAW. Seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi SAW kana rafiqi fil jannah." Siapa-siapa yang mendapatkan, yang membelanja ia daripada satu dirham pada menyambut ataupun ketika menyambut majlis sambutan Nabi SAW, kana rafiqi fil jannah, adalah diri itu, sahabatku, kawan aku, kekasih aku, fil jannah, tidak surga. Ini setengah daripada kata sahabat mengisyaratkan kepada kita bahawasanya sambutan maulud yang kita lakukan ini bukanlah suatu perkara yang sia-sia. Bahkan insya-Allah dia akan mendapat kehabuan ataupun ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan majlis yang kita adakan pada malam ini akan memberi kebaikan kepada kita semua, sebagai penyaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kasihnya kita kepada Nabi SAW. Dan harapan kita supaya dalam malam ini janganlah kita memperkatakan akan suatu yang lain, melainkan kita menceritakan akhlak Nabi, melainkan kita menceritakan sifat-sifat Nabi, melainkan kita ceritakan akan tawaduk Nabi, melainkan kita akan ceritakan sifat-sifat Nabi, kita ceritakan akan pergaulan Nabi SAW, pergaulan Nabi dengan sahabat, pergaulan Nabi dengan ahli keluarga, pergaulan Nabi dengan kanak-kanak, pergaulan Nabi dengan wanita. Maka perkara-perkara seumpama ini, kebanyakan daripada umat Islam kita sudah tidak mengetahui ataupun tidak memahami apa yang berlaku dalam dunia kita. Jadi soal itulah dulu sebagai sedikit